Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu nak terangkan bab 5 ungkapan algebra bagi matematik tingkatan 1. Hari ini kita akan fokuskan 5.1 pemboleh ubah dan ungkapan algebra bahagian 2. Okey, let's go. Okey, apa standard pembelajaran hari ini? Okey, di akhir pembelajaran saya nak pastikan kamu dapat mengenal pasti sebutan dalam suatu ungkapan algebra, seterusnya menyatakan perkali yang mungkin bagi sebutan algebra. Dan juga mengenal pasti sebutan serupa dan juga sebutan tidak serupa. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 110. Okey, mari kita tengok. Dalam suatu ungkapan algebra, misalnya 2x tambah 3xy. Okey, 2x itu berasal daripada mana? 2x itu adalah hasil darab nombor 2 dan pemboleh ubah x. Okey, 3xy pula ialah hasil darab nombor 3 dengan pemboleh ubah x dan y. Okey, jadi di sini 2 ini adalah nombor, x adalah pemboleh ubah. Okey, bagi 3xy pula 3 ini adalah nombor dan xy itu adalah pemboleh ubah. Okey, 2x, okey, tengok sini ya, 2x dan 3xy ini dinamakan sebagai sebutan algebra. Okey, 2x itu adalah sebutan algebra dan 3xy adalah sebutan algebra. Okey, ianya dipanggil ungkapan jika ada tanda tambah, tolak dan sebagainya dekat sini. Itu adalah ungkapan. Okay, jadi sekarang kita dah tahu apa itu sebutan. Okay, tengok contoh 5. Kenal pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra berikut. Okay, kita ada 4 soalan kat sini. Okay, kita nak tengok. Kalau x tambah 5x. Okay, soalan A. X tambah 5x. Okay, x tambah 5x. Jadi sebutan algebranya ialah x dan 5x. Okay, kita tengok robot ni kata apa? Robot ni kata nyatakan bilangan sebutan dalam setiap ungkapan itu. Okay, jadi untuk A, okay, kita selesaikan semua dulu baru kita kira bilangan sebutan dia. Okay, jadi sebutan algebra adalah x dan juga 5x. Okay, kamu faham? X dan 5x ini adalah sebutan algebra. Okey, B. Soalan B. X per 8 tolak 7y. Okay, X per 8 tolak 7y. Sebutan algebranya ialah X per 8. Okay, X per 8 dan 7y. Okay, sebutan algebranya adalah X per 8 dan juga 7y. Okay, itu adalah sebutan algebra. Okey, untuk x per 8 tolak 7y, sebutan algebranya adalah x per 8 dan juga 7y. Jadi kamu faham tak apa yang dimaksudkan dengan sebutan algebra? Okey, apa tambah apa? Yang ini kita panggil dia sebutan algebra. Okey, C, tengok C. PQ tolak 2Q tambah 13. Di sebutan algebra kita adalah PQ, 2Q dan juga 13. Okey, PQ, 2Q dan juga 13. Okey, untuk D, M kuasa 2 tolak 2M tambah N tolak 6. Okey, jadi sebutan algebra kita adalah M kuasa 2, 2M, N dan 6. Okey, kita pergi kepada soalan robot ni pula. Nyatakan bilangan sebutan dalam setiap ungkapan itu. Okey. Untuk A, bilangan sebutan adalah 2. Okey, untuk A, bilangan sebutan adalah 2.
Okey, untuk soalan B, bilangan sebutan pun 2. Sebab ada X per 8 dan juga 7Y. Okay, untuk C, bilangan sebutan adalah 3. Manakala untuk D, bilangan sebutan adalah 4. Okay, kita tengok ni. Tahukah anda sebutan algebra terdiri daripada satu pemboleh ubah. Sebutan algebra yang terdiri daripada satu pemboleh ubah dengan kuasanya 1, ianya disebut sebagai sebutan algebra linear. Okey, tips, ada tips kat sini. Dalam ungkapan algebra, nombor juga merupakan satu sebutan. Okey, tengok ni 13, 6 ni pun adalah satu sebutan. Okey, suatu sebutan algebra boleh ditulis sebagai hasil darab pemboleh ubah dan faktornya. Okey, contohnya di sini kita ada 3xy. Okey, datang daripada mana 3xy? 3xy juga adalah sama dengan 3 darab x darab y. Okey, 3 darab x darab y. Okey, ataupun kita boleh tulis pemboleh ubah dan faktornya. Okey, misalnya kat sini 3xy. 3xy sama dengan 3x darab y ataupun 3y darab x ataupun 3 darab xy. Kamu tahu macam mana datangnya ni? Okey, cikgu akan tulis kat sini. Contoh kat sini. Okey, daripada 3xy ni kita boleh tulis 3x darab y. Okey, kita darabkan dahulu 3 dengan x. Jadi 3x darab y. Okey, ataupun kita nak buat 3 dengan y dulu. Okey, jadi 3y darab x kat situ. Kemudian, ataupun kita boleh juga letakkan 3 kat depan ni. Darab dengan x dengan y tu kita darabkan. 3 darab xy. Okey, ini adalah 3 pilihan. 3 cara kita boleh tulis 3xy. Hasil darab 3xy. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan 3x dan y ini? 3x ini adalah faktor lain bagi pemboleh ubah y. Okey, y, x dan xy ni kita panggil dia pemboleh ubah. Maka 3x itu dipanggil perkali. Jadi yang ini depan ni dipanggil perkali. Y ini adalah pemboleh ubah. Okey, contoh yang kedua 3y darab x. 3y ialah faktor lain bagi pemboleh ubah x. Maka 3y ialah perkali bagi pemboleh ubah x. Okey, kalau 3 yang bawah sekali 3 darab xy. Pemboleh ubahnya adalah xy. Jadi apakah perkalinya? Perkalinya adalah 3. Okey, untuk kamu lebih faham, kita tengok contoh 6 buku teks. Muka surat 111. Okey, dalam sebutan negatif 3 K kuasa 2 Mn, nyatakan perkali bagi K kuasa 2 Mn. Okey, apakah perkali bagi K kuasa 2 Mn? Okey, negatif 3. Okey, negatif 3 darab K darab K darab M darab N. Okey, itulah yang asalnya sebutan negatif 3K kuasa 2 Mn ni berasal daripada negatif 3 darab K darab K. K kuasa 2 tu bermaksud K ni ada 2 kali. K darab K darab N darab M. Okey, kita tengok kita nak cari perkali. Perkali bagi K kuasa 2 Mn. Jadi kita tengok kat sini apa yang ada K kuasa 2 dengan Mn. Cikgu akan gunakan pen warna lain. Cikgu akan guna highlighter lah, senang. Okey. Yang dah ada di sini apa? K kuasa 2 Mn. Jadi sini kita dah ada K kuasa 2 Mn. So apa yang tertinggal di sini? Negatif 3. Jadi perkali bagi K kuasa 2 Mn ialah negatif 3. Okey. Untuk soalan B. Negatif Mn. Nyatakan perkali bagi negatif Mn.
Okey, kalau negatif MN dia melibatkan negatif juga. Okey, cikgu gunakan highlighter colour lain. Okey, kita tengok kat sini yang mana ada MN dan juga negatif K. Negatif dengan MN. So apa yang baki kat sini? 3, kita ada 3 darab K. So 3 darab K ialah 3K kuasa 2. Jadi perkali bagi negatif MN ialah 3K kuasa 2. Okey. Seterusnya untuk soalan C, 3K kuasa 2. Okey, 3K kuasa 2 jadi jawapan dia apa? Negatif MN. Okey, cikgu tulis di sini ya. Kita ada negatif 3 darab K darab N darab N. Jadi cikgu highlightkan kat sini. Okey, kita nak perkali bagi 3K kuasa 2. So 3 dah ada K kuasa 2. Jadi apa yang tinggal kat situ yang tak di-highlight? Betul, tak di-highlight adalah negatif MN. Jadi perkali bagi 3K kuasa 2 ialah negatif MN. Okey, sekarang kita pergi kepada perkara seterusnya iaitu kita nak menentukan apa itu sebutan serupa dan juga sebutan tidak serupa. Okey. Dalam kotak ini semua adalah sebutan. Rajah A merupakan pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Pasangan sebutan ini dikenali sebagai sebutan serupa. Kenapa dipanggil sebutan serupa? Kerana pemboleh ubahnya sama, M. Okay, M dan juga M. Tapi jika ini M kuasa 2, dia bukan sebutan serupa lah. Jadi negatif 2M dan 3/7M adalah sebutan serupa. Okay, kotak yang seterusnya PQ per 3 dan juga 6.9 PQ. Okay, ini adalah sebutan serupa. Okay, AB, 6AB dan 7BA adalah sebutan serupa. Walaupun ditulis A dahulu, kemudian B ataupun B dahulu kemudian A, asalkan hurufnya adalah sama, walaupun kedudukannya berbeza, okay, ini masih dipanggil sebutan serupa. Okay, kemudian kita ada K kuasa 2, 5K kuasa 2 dan negatif K kuasa 2. Pemboleh ubahnya adalah sama dan kuasanya pun sama, kuasa 2, kuasa 2. Maka ini adalah sebutan serupa. Okay, seterusnya kita tengok rajah B ini adalah sebutan tidak serupa. Kenapa? Kerana tidak mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Dia tak ada kuasa yang sama. Jadi kita tengok yang pertama 2V dan 2W. Okay. V dan W ni berbeza. V, W. Tak sama. Jadi ini bukan sebutan serupa. Jadi ini adalah sebutan tidak serupa. Okay. Kemudian kita ada 5XY dan juga negatif YZ. Tak sama kan? Jadi ini sebutan tidak serupa. Okay. X kuasa 2 dan X, XX. Kenapa ini bukan sebutan serupa? Sebab yang ni ada kuasa 2 tapi 8X ni tiada kuasa 2. Jadi ini bukan sebutan serupa. Ini adalah sebutan tidak serupa. Okey, seterusnya kita ada M kuasa 2N, MN kuasa 2. Nampak macam sama tapi ini bukan sebutan serupa. Kenapa? Sebab kuasa 2-nya ada dekat M. Yang ini kuasa 2-nya ada dekat N. Okay, jadi rajah B adalah sebutan tidak serupa. Okay, faham? Okay, kita tengok contoh 7. Okay, contoh 7. Kenal pasti sama ada pasangan sebutan yang berikut ialah sebutan serupa atau sebutan tidak serupa. Okay, kita tengok je di sini 4XY, XY sama kan? Tapi kalau XY ni berada di bawah,
Maksudnya 2 per XY ini bukan sebutan, ini adalah sebutan tidak serupa, tapi sekarang XY yang ni XY berada di sebelah atas, maka pemboleh ubah XY adalah sama. Sebutan ni kita panggil sebutan serupa. Okey, untuk B kita ada 12 PQ dan 12 PR. Sama ke PQ dan PR? Ya, betul. Pemboleh ubahnya tak sama. Maka ini adalah sebutan tidak serupa. Okey, soalan C. 3 ABC dan juga 0.5 BCA. ABC, BCA. Okey, sama tau. ABC walaupun kedudukannya berbeza, asalkan ada huruf A, B, ada C pun ada. Jadi 3 ABC dan 0.5 BCA ini adalah sebutan serupa. Okey, soalan D. Negatif 7H dan juga H kuasa 2. H kuasa 2. Adakah pemboleh ubah ini sama? Tidak, tak sama. Maka D ini adalah sebutan tidak serupa. Okey, saya harap kamu faham tentang apa yang saya ajar hari ini. Jika tak faham, kamu boleh PM saya dan tanya apa yang kamu tak faham. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kamu semua. Bye. Assalamualaikum.